Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Pertamanya saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada semua yang mengikuti majlis Rauhah Asar yang dianjurkan bersama oleh Ustaz Pengajian Ruak Jawi dan Mak Tahfiz Al-Imam Asy-Syafi'i. Saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah, Mudir Matis, seluruh para guru, para masyayikh yang mengajar di Matis dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung kembali bacaan kitab Isbalul Aman fi Tarjamati wa Ta'liq ala Bughyatil Ikhwan wa Riyadatis Sibyan, yang ini berkenaan dengan adab pendidikan dan adab mendidik anak-anak, yang dikarang oleh Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu taala anhu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa fi hadithi lin nabiyil mursali Muhammadil mu'azzamil mubajjali. Wa fi hadithi lin nabiyil mursali wa fi hadithi lin nabiyil mursali Muhammadil mu'azzamil mubajjali. Dan telah disebutkan pada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan, Muhammad yang diagungkan serta dimuliakan. Jadi hadis yang dimaksudkan di sini adalah hadis yang diriwayatkan di dalam Musnad Abi Ya'la, dalam Mu'jam At-Tabrani Al-Kabir, dan juga dalam Sunan Baihaqi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrati hatta yu'riba anhu lisanu fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Jadi setiap anak itu dilahirkan ala fitrah. Ala fitrati di sini dimaksudkan annal walad, disebut dalam hadis musannif, annal walad bil fitratil islamiyah yulad wa yarji' ba'du lil hudiyah. Nah, yulad wa yarji' ba'du lil hudiyah. Sesungguhnya anak itu dengan fitrah Islamnya, nah, dilahirkan dan kembali setelahnya kepada agama Yahudi. Yuhawwidahu walidahu ta'isa wa qad yunassirahu aw yumajjisa. Ibu dan ayah anak itu yang menjadikan cara hidup anak itu seperti Yahudi, dan terkadang anak itu juga dididik dengan cara hidup Nasrani atau Majusi. Jadi kesemuanya kembali kepada cara didikan tersebut. Karena anak-anak ini adalah seperti hamparan kertas yang tidak ada langsung kotoran di atas kertas tersebut. Nah, yang melukis dan yang mencorakkan corak pada anak tersebut adalah daripada siapa yang mencoraknya. Daripada mana keturunan dan keluarga tadi membawa dan mendidik anak-anak tersebut. Karena itu kalau dididik anak tadi dengan corakkan agama Allah Ta'ala yang dimuliakan, yakni Islam, maka akan mengikuti jalan Islam. Kalau dicoraknya dengan agama Yahudi dan juga mengikuti kepada ajaran mereka, maka akan membawa kepada terpengaruh dengan fahaman tersebut. Karena itu bukan mesti jadi Yahudi. Batu yuhawwidahu walidahu ta'isa wa qad yunassirahu aw yumajjisa. Jadi bukan dia menjadikan agama Yahudi, tapi menjadikan cara hidupnya sebagai Yahudi. Nah, bukan jadikan anak dari Nasrani, IC-nya tetap Islam, IC-nya tetap ditulis agama Islam, nah, bin, dan kemudian nanti akan nikah kahwin dengan Islam. Cuma cara kehidupannya, bagaimana yang dia tahu tentang agama Allah Ta'ala, maka ini seperti mana golongan yang tidak Islam, maksud tak kenal langsung agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kata Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, fa'awailul umuri hiya allati yanbaghi an tura'a فإن الصبي خلق جوهرة قابلا للخير والشر جميعا
fa innama abawahu yamilani bihi ila ahadil janibain. Jadi awal umur bagi anak tadi itu yang patut diberikan perhatian. Tamam? Sebab tu bermula daripada sinu tamyiz, sampailah kepada anak tadi baligh. Bahkan lagi meletakkan daripada bermulanya umur 7 tahun sampailah umurnya 17 ke 18 tahun. Ini adalah tempoh yang paling kritikal bagi anak tadi untuk dibentuk, khususnya pada umurnya 12 ke 17 tahun. Ini tempoh perubahan tubuh badannya berlaku, perubahan corak fikirannya berlaku, perubahan dalamannya berlaku pada waktu tersebut. Hormon testosteron mula merembes keluar dan kemudian dia mula nak mencari pasangan. Dan kemudian syuur jinsiyah ataupun perasaan seks pada waktu tersebut akan mula keluar. Dan kalau tidak dididik dengan didikan yang baik pada waktu tersebut, dengan keadaan pada zaman sekarang yang gadget ini di depan, di tangan kita, maknanya di sinilah syurganya, di sini nerakanya. Kalau digunakan dengan baik-baiklah, kalau digunakan dengan buruk-buruklah. Maka orang akan, anak-anak tadi kalau tidak dikawal dengan baik, maka mereka akan hanyut dan kemudian akan mengikuti jalan hidup yang telah ditunjukkan, yang telah dirosakkan oleh Yahudi dan juga Nasrani. Dan mereka melakukan kerja. Yahudi dan Nasrani, mereka tidak diam. Filem-filem yang mereka lakukan, yang mereka keluarkan, hatta kalau kartun sekalipun, tidak disunyikan, melainkan daripada diselitkan dengan apa yang mereka ingin sampaikan. Doktrin yang mereka ingin sampaikan kepada masyarakat akan diselitkan dalam filem mereka. Bila asafis syadid, kita umat Islam pula tidak memasukkan unsur-unsur yang baik dalam kita punya keluaran filem dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang ni banyak dah kartun-kartun yang baik. Contoh, kalau macam di Malaysia ada Upin Ipin, kan? Alhamdulillah kira okey lah, kan? Upin Ipin. Kemudian kalau di Indonesia ada Nusa, kartun-kartun yang ajar doa, ajar orang jadi baik. Ajar untuk anak-anak ni beradab dengan orang tua-tua. Kerana budak-budak dia lebih pengaruh dengan perkara tersebut. Kalau digunakan medium dakwah ini dengan lebih luas, maka ini menjadi mizan hasanat kepada orang-orang yang menggunakan jalan tersebut. Ini teknologi yang ada digunakan dan manfaatkan dengan sebaiknya, maka ini akan menjadikan generasi tadi generasi yang terbaik, insya-Allah. Tamam? Sebab tu kata Imam Ghazali, awailul umur, pada permulaan ni adalah yang paling kritikal untuk kita jaga anak-anak tersebut. Karena kanak-kanak ini tercipta dengan jauharatan qabilan lil khairi. Mereka ni seperti permata yang mana masih lagi di dalam sadaf, masuk dalam bekasnya, yang tidak akan dirosakkan dengan sesuatu. Jadi kalau kata si ayah tersebut dan si ibu tadilah yang akan mencorakkan anak tadi, sama ada dia akan ke kanan atau ke kiri, mereka akan gerakkan anak-anak tersebut. Jadi tidak ada alasan kata ada anak-anak kita tidak ada paksa kepada mereka, ada bohong saja. Sebenarnya ada kaitan dengan perkara tersebut. Kerana Nabi SAW sebut, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Makna di sini yang menjadi kesan paling besar kepada anak-anak adalah pada ibu dan ayahnya berbanding dengan teman-temannya. Jadi kalau ada orang kata sebenarnya yang berubah bukan kerana mak ayah, tapi kerana kawan-kawan di sekolah. Tak. Yang paling besar kesannya adalah kepada ibu ayah. Kerana masa yang paling panjang anak-anak tadi berada pada tempoh untuk dididik adalah ketika kecil. Sebab tu jangan hantar anak-anak ke sekolah asrama ketika umurnya masih 7 tahun. Kerana tempoh ini tempoh untuk ibu ayah duduk dengan anak-anak. Tamam? Tempoh untuk ibu ayah beri perhatian kepada anak-anak, diberikan didikan. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Ini tempoh untuk anak-anak duduk dengan ibu dan ayah. Tempoh yang 6 tahun ini, bukan 6 tahun, 12 tahun. Maksudnya daripada umurnya 1 tahun, lahir, sampailah kepada umurnya 12 tahun. Maknanya, sebaiknya anak tadi di dalam lingkungan ibu ayahnya. Maksudnya jangan dijauhkan daripada ibu dan ayahnya dalam tempoh tersebut. Tamam? Kerana ini akan menyebabkan anak tadi akan terabai. Ramai ibu ayah yang kadang teruja nak jadi anak dia macam Imam Nawawi, nak jadi macam Imam Sahal Tustari. Umur 6 tahun dah hafal Quran, 7 tahun dah hafal Quran. Nak macam tu. Tapi kalau dia tak macam Muhammad bin Sawar,
Nah, kalau dia bukan seperti mana Al-Imam Nawawi punya ayah, kalau dia bukan Al-Imam Syafi'i punya ibu, tak payah sembang lah, maksudnya orang panggil apa, suspek tinggi sangat kat anak kita. Nah, kita duk nak macam tu, kita tu macamlah kita tu Imam Syafi'i sangat, kan? Betul? Saya tahu ustaz macam nak pelekeh ya, tak mau bagi kami nak anak kami yang terbaik. Tak, saya suruh bagi realiti. Kita suruh bagi kita ni letak pada tempat yang sepatutnya. Letakkan kedudukan kita pada tempat yang sepatutnya. Anak kita di zaman mana? Nah, dan anak kita ni anak siapa? Anak saya. Bukan anaknya kepada ibunya Al-Imam Al-Bukhari yang doanya mustajab. Nah, matanya buta waktu kecil, mimpi jumpa Sayyidina Ibrahim, lega mata dia berkat doanya si ibu tadi, dan jadi Imam Bukhari. Nah, kita bukan ibunya kepada Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Fatih yang tiap-tiap pagi akan bawa tangan anak dia naik ke atas orang panggil sempadan negara Anatolia waktu tersebut, melihat ke arah Konstantinopel, dan kemudian setiap pagi dia akan sebut, wahai anakku, kamulah yang nanti akan buka negara tersebut. Nah, kamu akan jadi fatih kepada negara tadi. Kata dia, bukan ayah kah? Kan ayah masih ada. Dia kata, tak, kamu yang akan buka. Nah, dan kalau kamu nak buka nanti, kamu kena buka dengan ilmu. Tidak akan boleh kamu buka negara tadi melainkan dengan ilmu. Nah, dan juga dengan amalmu. Dua benda. Taqwa dan juga ilmu. Ada dua tadi, kamu akan buka negara tersebut. Jadi kita bukan ibunya Sayyidina Sultan Muhammad Al-Fatih, dan kita bukan Sultan Murad, ayah Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita ni siapa dia? Kita ni Muhammad Nazrul. Nah, kita ni apa dia? Syekh Zuhair. Kita ni siapa dia? Hakim Harun. Nanti akan nikah. Nah. Boleh. Jadi kita kena terima realiti tersebut. Tapi kita usaha, moga-moga anak kita nanti jadi penyejuk mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kapasiti yang kita ada. Nah, sebab tu saya sebut dah semalam, serahkan urusan kepada Allah. Kita usaha saja. Dan kita jadikan lingkungan yang kita ada dengan anak-anak kita tersebut tempoh untuk mereka ni diberikan dengan kebaikan. Ditegur mereka ketika mereka lakukan kesalahan, disebutkan kepada mereka tentang agama Allah Ta'ala. Nah, jangan sunyi mulut kita daripada menyebut tentang Nabi dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sunyi untuk kita kenalkan mereka dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dan jangan sunyi untuk kita katakan kepada mereka bahawa dunia ini adalah tempat yang sementara saja. Nah, kalau kamu nak buat jahat di dunia ni, kamu akan kena siksa yang berat nanti di akhirat. Yang tu yang lebih kekal. Yang tu lebih bermasalah pada waktu tersebut. Jadi kalau kita didik macam tu, insya-Allah Ta'ala, mereka akan jadi yang terbaik pada ketika mana mereka dilepaskan nanti. Sebab kita tak akan duduk selama-lamanya dengan mereka. Nah, kita bukan akan duduk daripada sepanjang masa. Anak kita nanti akan berkahwin. Anak kita nanti akan keluar pergi duduk asrama. Anak kita nanti akan duduk di pondok pesantren. Anak kita nanti akan duduk bergaul dengan kawan-kawannya. Nah, seperti mana baik sangkanya ibu ayah kita dulu, sehingga kita jadi yang kita jadi sekarang. Maka kita pun kena letak macam tu juga. Betul? Sebab tu kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, kadang-kadang anak para guru ni, ini lebih diuji oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena si anak selalu melihat ayahnya dimuliakan. Nah, ayahnya dimuliakan. Kalau orang jumpa, salam cium tangan. Maka si anak tadi kadang-kadang mereka tidak berusaha sungguh-sungguh, karena mereka telah mendapatkan kemuliaan si bapa tadi. Sebab tu kena pesan dekat dia, kamu nak mulia, kamu kena dekatkan diri kamu dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan kerana intisab kamu dengan aku. Bukan kerana kamu anak kepada seorang guru, kamu anak kepada seorang alim, kamu anak kepada seorang ustaz. Nah, bapa kamu mudir di satu sekolah. Tak. Kamu nak mulia, kamu kena intisab kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu kena intisab dengan ilmu. Kamu akan jadi mulia. Faham? Kalau tidak, kamu tak akan jadi apa-apa. Karena sekadar kamu bangga dengan mak ayah kamu,
mak ayah kamu itu ini, itu bukan kebanggaan sebenarnya. Bukan seorang tadi berbangga dengan mengatakan hadza abi. Hadza abi, hadza ummi, hadza kada, hadza kada. Apa dia? Alhamdulillah. Tapi yang mulia sebenarnya apa dia? Ia mengatakan bahawa ini aku. Inilah aku yang patut melalui jalan tersebut. Tamam? Jadi sebab tu seorang tadi dengan didikannya. Tentu para imam terdahulu, mereka sangat ambil berat tentang muallim kepada anak-anak mereka. Sehingga kan para khalifah, mereka akan membayar gaji yang mahal kepada para pendidik kepada anak-anak mereka. Dan diberikan dengan perhatian yang besar. Kerana apa? Kerana ini tempoh yang paling besar untuk menjadikan anak tadi anak yang mulia. Sebab tu patut kepada ibu ayah yang kalau mereka hantar anak-anak mereka ke sekolah yang permulaan anak tadi masuk, kemudian anak tadi keluar menjadi manusia yang berguna, patut mereka kena ucap terima kasih banyak kepada guru-guru yang telah mereka hantar tersebut. Contoh macam Matis lah. Jadi saya bukan sebab Matis yang anjur ni saya puji Matis lah. Sebab saya kenal anak-anak Matis ni, sebahagian ni ada yang bermanfaat kepada umat. Jadi kalau kata si ayah tadi, si ibu tadi tengok anak-anak tadi jadi, jangan lupalah kepada guru-guru yang duduk di situ. Tak. Ini ataupun di Darul Hadis dulu. Ni, hakim semua ni. Adham. Ya. Pak Mak duduk sekolah apa lah? Pak Mak? Darul Quran. Institut Al-Quran. Sebelum tu mula di situ. Imak Tafiz. Tu apa ni? Dekat sekolah pun sama lah. Kita duduk sekolah. Kan? Sekolah-sekolah tadi. BMW ke? Apa? DMW. Kan? Datuk Mahmud ke? Oleh Islam. Ya. Dan sebagainya yang keluar tadi yang jadi manusia. Maksudnya kita, mak ayah nak kena buat apa? Kena doa. Dan kita pun jangan lupa doa kepada para guru kita yang telah mendidik kita sebelum kita jadi yang waktu sekarang. Jangan lupa doa kepada guru-guru kita. Itu maksud. Tamam? Sebab tu muallim kepada para anak ini kadang-kadang diberikan perhatian yang besar. Dalam agama. Maka disebut sebagai muaddib atau muallim. Kerana mereka yang mentakdibkan murid-murid tersebut, anak-anak tadi ketika kecil. Lepas tu tengok apa yang jadi kepada Sayyidina Sahal At-Tustari. Yang ketika kecil beliau, waktu umur 3 tahun, kuntu aqumu bil-laili anzuru ila salati qali Muhammad bin Sawar. Umur 3 tahun. Sebabkan dia duduk dengan bapa saudara dia, Sayyidina Muhammad bin Sawar. Tiap-tiap 3 tahun, umur 3 tahun lagi dah bangun malam lah. Dah bangun malam untuk nak ikut solat bapa saudaranya. Kenapa? Kerana terkesan dengan bapa saudaranya. Faqala li qali yawman ala tadhkurullaha alladhi khalaqaka faqultu kaifa adhkuruh. Umur 3 tahun pak saudara dia kata, ini tak sesuai lagi untuk kamu hai anakku. Ini bukan waktu kamu untuk bangun malam. Kamu budak lagi. Tengok macam mana orang tua-tua meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Faham? Kalau kita tengok anak kita umur 3 tahun bangkit malam macam tu, tak bangga ke kita? Bangun tiap malam bangun. Dah sekali. Umur 5 tahun tension lah dia. Boring lah. Tak, dia tak buat macam tu. Jadi bukan umur kamu lagi. Kerana dia tak mau budak ini buat kerana ikut dia saja. Biar budak ni buat dengan zauq dia sendiri. Kerana tu Al-Imam Muhammad bin Sawar memberikan cara untuk kamu dapatkan zauq seperti mana yang aku dapatkan. Ini caranya, ini murabbi. Kerana dia tahu mana ubat yang patut diberikan sesuai pada waktu tersebut. Faham? Maka diberikan kepadanya zikir. Apa zikir dia? Dia kata kamu zikir sebelum tidur. Kamu sebut sebelum tidur, apa dia? Salat samarrat 3 kali je. Jangan banyak. Budak-budak kan 3 kali je. Sebut kat budak 1000 kali, pergi budak tu. Orang tua pun selawat tak pernah. Lepas tu tiba-tiba suruh dia selawat 1000 kali sehari. Kali tu lah. Dia boleh buat 1000 kali hari tu, dia jadi wali dah. Teringat 1000 tahun. Tak buat terus lepas tu. Jadi, kita nak suruh dia buat apa sekarang ni? Kita nak suruh dia terusan. Maka dia kata, sebut 3 kali sebelum kamu tidur. Apa dia? Min ghairi an tuharrika bihi lisanak. Tak perlu kamu gerakkan lidah. Sebutlah hati je. Sebab apa ni? Sebab nak suruh hadir qulub. Qalb kamu ni bagi hadir pada waktu tersebut. Apa dia? Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Sebut itu ya. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Sebut 3 kali yang tu saja. Nampak tak? Faqultu dhalika layaliya.
Dan aku sebut beberapa malam. Summa alam tu. Kemudian aku bagi tahu dekat dia. Bagi tahu ni dalil kepada apa? Yang pertama dalil kerana ada rabitah di antara murid dengan guru. Di umur 3 tahun. 3 tahun dah ditarbiyah waktu tu. Dengan zikir qalbi. Dan kemudian berterusan di dalam keadaan Tok Guru, Pak saudara dia tak tanya langsung. Tapi dia yang bagi tahu. Dalil kata apa? Dalil kata dia muadzabah. Dia tak berhenti tinggal. Maka dia bagi tahu, saya dah buat dah berapa malam. Maka akhirnya Pak saudara kata, Kul kulla lailatin 9 marrat. Tambah lagi. Baru tambah. Itu 3 dulu. Ni 3 pun tak boleh buat. Kat 2 bulan kalau tanya balik, dah habis dah 3 tu. Allah. Buat malam tambah. Malam kedua tu lupa. Malam ketiga lupa. Malam ke-15 tak main tarawih. Kan? Malam ke berapa terlupa nak baca Quran. Biasalah kan. Jiwa macam tu lah. Awal Ramadan pun masya-Allah penuh masjid. Kan? Mai tengah Ramadan ya. Patut masa tu lagi penuh. Tak lagi kurang. Balik raya. Kan? Tapi tahun ni tak ada raya. Tahun ni bukan tak ada raya, tak ada balik raya. PKP disambung sampai 7 Jun. Kan? Tambah lagi 4 minggu. Baik. Di Mesir tak tahu PKP ke tak apa, tak tahu. Tengok macam tak ada apa pun. Nahnu nata'ayash ma'al corona. Orang Mesir kata nak hidup dengan corona, mampu dia bah. Nah. Jam tu. Tak apalah. Dia punya tawakal tinggi, tengok kereta dia cukup dah. Di Mesir tak ada kereta yang tak kemek. Semua kereta kemek. Dan tak ada kereta yang tak calak. Mereka semua calak. Kereta mahal pilih tahu mana pun, Porsche ke, Jaguar ke, calak mesti ada. Kalau tak ada calak tu, jadi syok balik dia ni duduk negara mana ni. Di Mesir ke, dia kereta jenis terbang. Kan? Rasa kereta terbang dia pun calak terus. Sebab kereta terbang dia, jenis tak bertuh kat jenis ku atas apa ni awan ni. Kalau jenis bertuh kat awan tu rasanya boleh tahan kat tu kemek merata. Jadi apa ni, orang Mesir ni dia punya qanaah dia lain macam. Belaga berang tu turun-turun kali klik betak, lepas tu naik atas balik pula. Habis. Kau nak minta pihantar balai polis ke, nak balik nak ambil nak orang panggil apa, ambil insurans ke apa, kata nak insurans apa lah. Kita pakai kereta di sini, pergi bayar insurans saja, tak tahu insurans tu guna untuk apa, tak tahu. Jadi kalau pergi nak buat lagi road tax, kena bayar insurans lagi. Insurans tu tak tahu untuk apa. Sebab apa, dia pun berkelih kat tengah jalan, lepas tu selesai. Habis gitu. Kereta kemek tu sampai ke kiamat. Itu dalil kepada mereka ni orang yang tawaduk, dan orang yang bukan tawaduk, orang yang tawakal sungguh kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang tak kena cara juga. Kita pun tak tahu lah. Dan mereka kata perubatan yang paling hebat ni di Mesir lah. Takat ni dalam menangani corona. Sebut malah dalam berita. Takkan betul ke tak atas berita tersebut, tak lah. Supaya takut berita Mesir ni pun lebih kurang berita Malaysia juga. Malaysia kini boleh dia juga. Menteri cakap lain, dia tulis lain. Tulis tu nak pergi berkelahi semua. Baik. Faqultu zalika layali cuma alam tu. Kemudian aku bagi tahu kepada pak saudaraku, dan pak saudaraku Muhammad bin Sawar tambah lagi 9 kali. Kemudian aku buat lagi dan aku pun bagi tahu lagi. Maka bapak saudaraku tambah lagi selepas itu 11 kali. Sehinggalah datang perasaan manis dalam hatiku, perasaan zikir tadi jadi manis. Kenapa? Karena dah muwazabah. Sehinggalah selepas setahun, maka aku maklumkan kepada bapa saudaraku Muhammad bin Sawar. Maka apa kata beliau? Ihfaz ma'allamtuka wa dum alaihi ila an tadkhul al-qabra. Hak tu saja zikir dia. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Yang tu saja selama setahun. Sampailah kata guru, kata bapa saudaraku, jagalah dengan zikir tersebut, berterusan dengannya sampai kamu masuk kubur. Sebenarnya bukan zikir tu sebenarnya. Madmun kepada makna zikir tadi. Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Karena kata beliau, ya sahal, man kana Allahu ma'ahu wa huwa nadhirun ilaihi wa huwa syahiduh ayasihi. Wahai sahal, orang yang dia Allah bersama dengannya selalu.
Allah melihatnya, Allah menyaksikan apa yang dia perbuat, dia akan buat maksiat kepada Allah. Iyyaka wal ma'siyata. Jaga-jaga kamu dengan maksiat, jangan buat maksiat. Fa kuntu akhlu bi nafsi. Akhlu bi nafsi. Faba'athuni ila maktab. Fa qultu inni la akhsha an yatafarraqa alayya hammi. Walakin syaritul muallima anni adhhabu ilaihi sa'atan fa ata'allamu thumma arja'. Dia pergi mengaji pun dia kata takut nanti hilang dia punya tafarraq hammi, dia kata. Dia tak boleh nak khulwat. Otak dan takut pikat kot lain. Jadi boleh tak bagi tahu dekat muallim saya pergi mengaji, kemudian saya balik terus. Boleh tak buat macam tu? Muallim kata tak apa, boleh. Ini yang kisah berlaku, diserahkan ayam, nak suruh dia sembelih. Kerana dia tak jadi sembelih, orang lain semua sembelih. Ini berlaku ketika ni. Dan kata beliau, saya hafal Quran 6 tahun umur. Ataupun 7 tahun. Saya dah habis hafal Quran. Dan makanan saya berpuasa sepanjang hari, sepanjang tahun. Ni waktu bila ni? Waktu kutak. Waktu umur 7 tahun. Umur 7 tahun dah puasa sepanjang tahun. Maksudnya saumud dahar. Wa quti min khubzi syair 12 sana. Saya hanya makan roti syair. Tak ada cicah apa? 12 tahun. Maksudnya daripada umur 7 tahun sampai umurnya 19 tahun makan roti syair saja. Maksudnya dia dah jadi wali dah waktu tu. Allah. Kita baca cerita ni, baca dan kita tahu kata ni masya-Allah. Siapa dia yang didik dia? Muhammad bin Sawar. Maksudnya ni hasil daripada tarbiyah tersebut. Tengok jadi siapa. Sebab tu kita nak jadi macam tu, ya kita kata nampak macam syibih mustahil kerana kita bukan Muhammad bin Sawar. Nampak? Khutub kabir. Tapi kita kata sekurang-kurangnya kita husnuzan dengan Allah Ta'ala. Moga anak saya ni jadi orang yang berguna pada umat pun cukuplah. Nah, kalau dia boleh jadi wali tu, hak tu kira ayah tak wali tapi anak jadi wali ni kira orang panggil apa? Rahmat besar lah Allah Ta'ala bagi. Tamam? Wa waqa'at li mas'alatun wa ana ibnu 13 sanah. Umur saya 13 tahun. Saya ada masalah waktu tu. Saya tak faham. Saya tanya kepada ahli negeri saya dan mereka pun bagi tahu kata kena pergi ke Basrah. Jadi mereka bagi cadangan pergi ke Basrah. Saya minta izin dengan keluarga saya untuk pergi ke sana. Maka saya pun ke Basrah dan bertanya kepada para ulama di Basrah. Tapi tak ada seorang pun boleh bagi jawapan yang menenangkan hati saya. Akhirnya mereka bagi tahu kata ada seorang di Abadan, satu tempat. Nama seorang ulama, walinya nama Abi Habib Hamzah ibni Abdullah al-Abbadani. Saya pun pergi jumpa dengan beliau dan tanya soalan dan saya dapat manfaat yang besar. Dan saya duduk di sana berapa lama? Mengambil ilmu daripada beliau dan beradab dengan adabnya beliau. Kemudian saya kembali ke Tustar dan saya menjadikan quti iqtisadah. Lebih lagi saya menjaga saya punya orang panggil apa, makan saya dan sebagainya. Dan saya hanya beli 1 dirham. Dengan 1 dirham saya beli syair. Minas syairil faraq. Syairil faraq ni maksudnya pada ni bali yang dah nak dibuang dah. Syairil faraq maksudnya tu hak yang kalau orang tampi padi tu, hak orang tiup mu, hak tepi tu. Hak tu yang ambil. Saya gunakan dengan 1 dirham untuk beli yang tu. Jadi maknanya yang tu boleh beli banyak Sebab tu orang dah tahu. Maka saya boleh beli banyak dengan 1 dirham. Yang itulah saya buat jadi ajin. Saya jadikan dia roti dan saya makan dengan dia. Fa'uftiru inda sahar. Saya makan ketika sahur. Kulla laylatin ala uqiyatin wahidah. Dengan 1 makan saja. Bi ghairi milhin wala idam. Tak ada lauk, tak ada garam. Hatam roti. Kalau kita makan macam tu. Tak payah duk ni lah, intermittent fasting lah. Tak payah nak diet kepala bapak apa kan. Semua hak tu tobat lahum dah. Tinggal tulang kan. Jalan tu kira terbang kan. Angin tolak tu kira melayang. Ini tengok Sayyidina Sahal At-Tustari. Makan yang ni saja tanpa ada lauk sikit pun. Wa kana yakfini dhalika dirham as-sanah. 1 dirham cukup untuk setahun. Allah. 1 dirham ni berapa ringgit lah ni? 60 ringgit. Mana dia boleh guna duit dia 60 ringgit untuk 1 tahun makan. Kita 60 ringgit sekali makan. 60 ringgit sekali makan. Bazooka. Makan ayam bazooka. KFC dan sebagainya. Dia 60 ringgit
untuk setahun. Allah. Summa azamtu ala an atwiya ila 3 layalin summa uftiru lailatan. Oh. Kemudian saya pun berazam untuk saya berlapar 3 hari, makan sehari. Kemudian saya boleh buat. Kemudian saya buat lagi 5 hari berlapar, sehari makan. Kemudian saya sambung lagi 7 hari lapar, sehari makan. Kemudian saya sambung lagi sampai saya boleh berlapar 25 hari, sehari makan. Tu dia. Dia boleh berlapar 25 hari, tak makan. Makan hanya hari yang ke last sekali. Sekali dia makan 25 hari berlapar. Orang ke apa ni? Wa kuntu ala dhalika 20 sanah. 20 tahun saya macam tu. Baca ni, serupa dengan baca cerita dongeng. Tapi ini yang berlaku kepada awliya Allah Ta'ala. Ini kalau Wahabi baca, melompat. Jadi kera. Apa ni, macam mana tak makan? Hang memanglah hang kaki makan. Makan duit orang. Makan bid'ah. Itu kan makanan hang. Macam mana hang nak ikut dengan jalan para awliya Allah Ta'ala ni? Kita ni tak boleh buat macam mereka. Membenarkan kalam mereka pun sudah menjadi wali lah. Kata ulama, As-sidqu bi kalamil awliya ainul wilayah. Membenarkan kalam para wali ini adalah wali lah. Itu dah wali dah sebenarnya. Faham? Jadi kita nak jadi wali macam dia tak boleh. Kita kata betul. Yang ni yang dilakukan oleh beliau. Ya, ada ain wali. InsyaAllah jadi wali lah. Wali am. Wali kepada Maryam dengan Aisyah. Suma kharajtu asihu fil ardi 7 sinin. Kemudian saya berjalan mengembara selama 7 tahun. Kemudian saya balik ke Tustar dan saya bangun malam setiap hari. Setiap hari qiyamul lail. Ini hidupnya mereka. Makannya mereka macam mana? Hasilnya daripada mana? Hasilnya daripada didikan. Semua ni hasil daripada bila? Hasil daripada kecilnya siapa yang mendidik mereka. Itu saya pernah dengar ada seorang Habib cerita. Habib tadi kata para habaib membiasakan anak mereka bangun malam dengan cara apa? Mengejutkan anak-anak mereka bangun bersama dengan mereka, diberikan mainan. Bukan suruh semayang. Diberikan mainan. Kemudian dimain pok semayang malam. Anak main sampailah bagi anak tadi sedap, kata waktu ini bukan waktu tidur. Waktu ini untuk waktu ibadah kepada Allah. Nampak tak? Sampai pada waktu dia nanti, dia akan bangun malam bersama dengan bapa dia. Dan dia akan tahu waktu ni bukan waktu tidur lagi. Kita pula bila anak bangun sampai tu, kita pula suruh pergi tidur. Pergi tidur. Anak tengah duduk main tengah malam, patutnya waktu tu lah kita bangun malam. Kita duduk jaga, kita patutnya mayang lah 2 rakaat bagi anak tengok. Ni tak, kita suruh dia pergi tidur pula. Jadi budak tu bila besar nanti dia pergi ke universiti apa semua kali, telefon kerja duduk tidur. Dia kerja duduk tidur mana? Itu pak budak tu kata balik dia. Bukan pak suruh saya tidur tu ni. Siapa yang suruh tidur waktu macam mana? Pak. Siapa dia ni? Dia kata kita duk biasakan dia bangun malam, telefon tengok dia buat apa tu? Dia tahajud ni lah. Hebat, tengah semayang boleh cakap. Nampak lah. Tunggu kemah. Panggil jempok dia kuat menipu. Boleh. Jadi sebab tu didikan yang paling penting sekali. Kita nak tengok anak kita jadi macam mana, tengok waktu sekarang kita didik dia macam mana. Baik. Kemudian fa inhuma saqahu lis-sawabi yusharikahu kullu fis-sawabi. Dan jika kedua ibu bapa anak itu mendorong si anak kepada kebaikan, maka kedua ibu bapa tersebut akan turut berkongsi pahala jika anak melakukan kebaikan. Jadi kalau kata anak kita melakukan kebaikan, yang turut mendapatkan pahala tersebut adalah si ibu dan ayahnya. Sebab tu jangan abaikan. Anak kita ni aset besar bagi kita. Kalau kita berikan pendidikan yang baik kepada anak-anak tersebut, ini aset besar yang kita tak akan rugi sampai bila-bila. Tapi kalau kita tidak berikan didikan, maka pada tersebut ini akan jadi balak yang besar kepada kita pada masa akan datang. Ini akan menjadi temblakan balik kepada kita dan yang akan menyebabkan kita dimasukkan dalam neraka Allah Ta'ala kerana apa yang telah mereka lakukan. Sebab tu kata para ulama, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu dalam Muhadzab, disebut syarah Muhadzab, kata para ashab Syafi'iyah, ditulis bagi anak-anak tersebut pahala.
apa yang mereka lakukan daripada taat. Sama ada bersuci, menunaikan solat, zakat, haji, puasa, i'tikaf, baca Quran dan sebagainya. Wala tuktabu alaihi ma'siyatun bil ijma'. Tapi maksiat yang mereka lakukan tidak ditulis menurut ijma' para ulama. Jadi kanak-kanak yang masih lagi tidak baligh, tidak ditulis kesalahan yang mereka lakukan, sebaliknya ditulis kebaikan yang mereka lakukan. Tamam? Kalau ditulis kebaikan yang mereka lakukan, makna daripada di sini, maknanya yang mana dilakukan oleh anak-anak tadi dengan didikan ibu dan ayah, pahala tadi juga akan dapat kepada si ibu dan ayah. Karena man dalla ala khairin ka fa'ilih. Karena pahala tadi akan ditulis. Pahala anak tadi dapat, pahala pok pun dapat. Nah, sebab tu ini adalah nikmat besar kepada orang yang mendidik anak-anak mereka dengan baik. Tamam? Fa in huma saqahu lis-sawabi yusyarikahu al-kullu fi as-sawabi. Fa in syaqi wada'a min yadayhima wa farrata fa wizruhu 'alayhima. Namun jika dicelakakan dan dibiarkan daripada tanggungjawab kedua ibu bapa serta diabaikan, maka dosanya adalah dipundakkan ke atas kedua ibu bapa yang lalai tersebut. Jadi kalau salah nanti, maka kesalahan tadi akan ditanggung oleh ibu dan ayah. Baik, bukankah seorang tidak akan menanggung dosa orang lain? Ya, kamu tak akan tanggung dosa dia, tapi kamu akan tanggung ketika mana dia melakukan perkara tadi kerana kamu tidak didik. Kamu akan menanggung dosa tidak mendidik anak tersebut. Ya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tapi ketika anak tu lakukan kesalahan tadi kerana kamu tidak pernah didik dia, maka kesalahan tadi akan ditanggung juga oleh kamu. Kenapa? Karena sebabkan kamu, maka anak tadi jadi rosak. Faham? Sebab tu ibu ayah jangan abaikan perkara tadi. Kerana ini akan jadi balak kepada kita di akhirat nanti. Dia kata, saya tak pernah buat pun dosa ni. Tapi kenapa ditulis? Kerana anak kamu buat. Saya tak pernah pun cela orang. Anak kamu buat. Kamu tak pernah sebut pun kat dia. Ini boleh, ini tak boleh. Kamu tak pernah ajar adab kepada dia. Sekarang rasakan. Sebab tu jangan jadikan dia fitnah kepada kita di akhirat nanti. Khatimatun, tamatlah kitab kita. Fahadihi riyadatus sibyani jama'tuha manzumatal ma'ani. Maka inilah riyadatus sibyan. Aku kumpulkan perkara ini dengan tersusun maknanya. Mufidatan likulli man ra'aha wa dabbara al-ashya bimuqtadaha. Hal keadaan ianya berfaedah kepada setiap orang yang memerhatikannya, serta menelitinya, yakni dengan beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya. Jadi faedahnya akan dapat kepada siapa? Yang meneliti kitab ini dan juga beramal dengannya. Yang panduan yang saya sebutkan ini diamalkan. Faham? Ikut yang salafus soleh sebut. Cara yang mereka sebutkan tadi. Sesuaikan dengan zaman kita sekarang. Faham? Jangan pengaruh sangat dengan barat. Asyik Raza nak tengok yang pendidikan, nak kena tiru barat. Nak pendidikan, nak kena tiru barat punya. Dia asyik baca buku barat saja. Ni ada masyayikh ditinggal, para ulama terdahulu telah tinggalkan hasilnya. Kenapa kita tak korek ambil? InsyaAllah nanti saya akan syarah yang kitab ini dalam bentuk syarahan. Lepas tu nanti moga-moga dapat manfaat insya-Allah. Dan kemudian wallahu yahdil kulla lirrasyadi bista'antu fahuwa khairu hadi. Dan Allah lah yang memberi petunjuk kepada kebaikan, dan dengannya lah aku meminta pertolongan, dan dia adalah sebaik-baik petunjuk. Summa salatu ba'da hamdi rabbi ala nabil mustafa min ka'bi. Dan akhirnya selawat dan salam diucapkan setelah ucapan pujian kepada Tuhanku ke atas baginda Nabi yang terpilih daripada keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Wa kulli alin lin nabi wa tabi'i ma laha barqun fi sahabin hami'i. Selawat diucapkan juga kepada seluruh keluarga baginda Nabi serta para tabi'in, yang mana selawat tersebut seperti pancaran kilat yang menyambar pada kumpulan awan tu, bukan awal tu, pada kumpulan awan yang menurunkan hujan rahmat yang mencurah. Jadi selawat ni diumpamakan seperti kilat yang memancar, kemudian dia akan menurunkan rahmat Allah Ta'ala kepada tempat yang mana diucapkan selawat tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kita semua dan dapat kita mengamalkan kitab ini dengan baik. InsyaAllah Ta'ala 110 bait
selesai kita baca dalam tempoh 2 minggu. Nah, insya-Allah ada rezeki dan peluang nanti kita akan keluarkan syarahannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Saya ijazahkan kitab Bugyatul Ikhwan ini seperti sanad yang saya ambil daripada para guru yang bersambung sampai kepada Al-Imam Ramli radhiyallahu taala anhu dengan lafaz ajastukum jami'an. Qulu qabil.